sesi kita pagi ini dengan slot yang kedua, iaitu perkongsian mengenai aplikasi Padlet oleh Puan Nashimah Banu dari Unit Biologi. Jika tadi di slot yang pertama Puan Annie Julia berkongsi tentang aplikasi untuk mengedit video dan meletakkan suara dan soalan, kali ini kita akan mendengar perkongsian daripada Puan Nashimah berkenaan dengan Padlet di mana pelajar boleh berkongsi jawapan kepada soalan pensyarah dengan meletakkan jawapan itu kepada sticky note di paparan digital. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput Puan Nashimah Banu dari Unit Biologi. Persilakan. Okey, terima kasih pada moderator. Dengar ke suara? Jelas? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, izinkan saya share skrin dulu. Okey. Okey. Okey, terima kasih pada Puan Moderator, Puan Munira, dan pada semua rakan-rakan yang sedang mengikuti sesi bengkel kita pada hari ini. Diharapnya semua masih segar lagi, okey, sebab pagi tadi kita dah tengok satu slot yang sangat menarik, hands on, dan kita masing-masing dah boleh buat satu video yang menarik. Okey, terima kasih pada Puan Ernie Julia. Okey, sekarang saya akan cuba alihkan perhatian rakan-rakan sekalian kepada satu tips. Okey, dia lebih kepada tips sambil kita belajar cara untuk membina Padlet kita. Okey, so saya akan sharekan. Okey, Padlet. Alright, so Padlet ni dia seperti satu a blank wall, okey, yang kita sebenarnya boleh paste ataupun boleh postkan macam-macam benda. Okey, so itu yang kita nak lihat tu, apakah dia macam-macam itu. Okey, jadi hari ini saya akan go through. Okey, so semuanya ada 10. Tapi rakan-rakan sekalian jangan risau, saya dah sediakan nota. Ini cikgu ala-ala spoon feed punya cikgu sikit Okey, saya dah sediakan nota dalam bentuk AnyFlip. Saya minta Madam Chair tolong sharekan dalam chat box, mungkin boleh rujuk. Dan saya juga sediakan nota YouTube. Okey, so tutorial ringkas YouTube. Jadi rakan-rakan tak perlu risau. Okey, so kalau beginner pun sebenarnya boleh ikut sebab Padlet ni dia lebih user friendly sikit. Okey, so kita lihat kenapa Padlet. Okey, sebab kita ada banyak sebenarnya. Kita ada Jamboard, kita ada Blend Space, kita ada Wakalet, macam-macam kita ada aplikasi menerusi delima kita. Tapi dalam banyak-banyak yang saya pernah guna dan selalu tengok cikgu-cikgu sekolah pun banyak guna, sebenarnya Padlet ni dia seperti interactive wall. Okey, so interactive wall dan pada masa yang sama it's like satu ataupun pusat sehenti perkongsian. Okey, maksudnya apa-apa sahaja yang pensyarah nak kongsi, student, pelajar kita nak kongsi, semua kita boleh letak dalam satu wall Padlet tu. Okey, dan pada masa yang sama kita boleh buat live chatting. Nanti di tengah-tengah nanti kita akan buat sama-sama macam mana nak paste live chatting ni. Okey, dan satu yang menarik bagi saya berbanding dengan apps lain, kita sebenarnya boleh linkkan WhatsApp pautan Padlet kita pada WhatsApp pelajar. Jadi pelajar hanya boleh buka dia punya telefon bimbit, smartphone, so dia boleh link dan dia sebenarnya boleh post menerusi telefon bimbit dia. Tak ada masalah. Okey, dan satu lagi macam biasa memang kita boleh copy dan paste pautan dia masuk kepada Google Classroom pun boleh. Dan satu lagi yang boleh menarik perhatian pelajar Padlet ni, dia macam ala-ala Facebook, Instagram punya feature sikit. Maksudnya kita boleh bagi komen, maksudnya pelajar boleh komen post kawan dia ataupun post pensyarah itu sendiri. Dia boleh bagi like dan dia ada star rating pun dalam tu. Berapa banyak star kita nak bagi untuk post rakan-rakan ataupun post yang student kita dah bagi. Okay? Dan pada masa yang sama kita boleh juga memberi markah. Okay? Evaluation pun boleh dalam tu. Okay. Dan satu lagi, semua yang rakan-rakan dah post, student dah post, kita boleh
convertkan dia ataupun cetak dia dalam bentuk PDF, image, Excel. Nanti semua kita akan go through lah. Okay. Dan yang ni sebenarnya sangat bagus kalau kita buat pembelajaran synchronous ataupun asynchronous. Mana-mana boleh lah. Okay, so kalau rakan-rakan tengok saya ada share juga. Okay, boleh masuk pada textbook ni. Okay, so yang ni, okay, digital textbook ni sebenarnya dia dah share. Macam mana kita nak gunakan semua ni dalam satu wall Padlet sahaja. Kita boleh collaborate semua. Okay, sebenarnya yang ni adalah satu interaktif PDPR. Okay, sebab kita lepas ni semua nak masuk PDPR. Okay, semua ni dalam bentuk nota. Okay, saya dah sharekan dalam text box. Okay, so sekarang izinkan kita buat tutorial yang santai sahaja. Okay, boleh rakan-rakan sekalian? Bersedia ke semua? Bersedia. Alright, so untuk log masuk, okay, yang ni kelebihan dia, kita boleh guna email biasa ataupun kita nak guna delima, tak ada masalah ya. Yang ni. Okay, katakanlah anda type melalui Google search. Okay, so just type Padlet login. Okay. Dan kita nampak dekat sini login to Padlet. Okay, klik sahaja. Okay, masing-masing dah masuk ke? Yang ni anda boleh pilih ya, kalau nak masuk kepada apa MOE ke ataupun ada Microsoft punya password, Apple, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak So katakanlah, ya saya. Saya tak nampak skrin kakak. Tak nampak skrin? Yang lain kakak nampak? Tak share, kakak tak share. Kakak ni sekarang ni tengah show 20 useful ways to use Padlet. Oh, kejap. Tak, saya nampak je. Nampak, boleh nampak, boleh nampak. Saya nampak. Okay. Okay, baru keluar. Okay. Okay, so saya pergi balik kan. Pergi je, type je pada Google search. Okay, so type je pada Google search Padlet. Okay, dia akan terus masuk juga pada macam-macam ni. Okay, so kita ambil pada login to Padlet. Okay, dekat sini kita akan mula login guna, kalau senang lah kan, suggestion saya guna Google saja, senang. Okay, dekat sini ada banyak. Okay, saya akan pilih satu email yang saya belum guna untuk Padlet. Okay, contohnya ini email saya lah. Maksudnya kita sekarang tengah sign up bersama-sama. Okay, yang ni saya nak cerita sikit. Saya bukan promoter Padlet tapi sebenarnya nak bagi satu tips saja untuk rakan-rakan. Okay, sebenarnya kalau kita guna email biasa, kita boleh dapat 3 Padlet. Okay, 3 Padlet. Tapi kalau kita guna alamat ataupun ID MOE, kita boleh dapat 5. Okay. Tapi kalau kita nak berlebih-lebihan, kita kena subscribe lah. Okay, saya bagi satu tips silent untuk kita je tahu. Okay, tips dia, katakanlah rakan-rakan tak nak subscribe, tak ada masalah. Okay, nanti bila kita dah ada 3 Padlet, kita akan archivekan dia dan kita akan dapat another new 3 Padlet nanti. Okay, nanti saya akan tunjuk tips dia pun. Okay, so katalah saya tak nak subscribe, saya nak continue sahaja. Okay, so let's go. Ambil basic ke? Ambil basic. Kita ambil basic. Okay. Okay, so kita dah masuk basic. Jadi yang ni akan ada. Yang ni sebenarnya bukan saya punya sebab saya pernah share satu maklumat dengan ni. Okay, so bila dah dapat macam ni, okay, nampak tak semua dapat tak paparan yang sama? Orang ni yang mula-mula ni dia akan keluar let's go ni ya. Ya, let's go. Jom kita masuk. Okay, nampak kan? Welcome to the basic membership. Ambil basic je dulu. Sign up ke? Kena sign up ke? Ya, kena sign up. Tapi tak perlu bayar, jangan risau. So tadi kita dah masuk. Okay. Ya. Ya, boleh, tak ada masalah. Kalau ada yang nak pilih MOE pun boleh. Nanti kita boleh cross link maksudnya kita boleh share dalam Google Classroom MOE ataupun Google Classroom biasa pun tak apa. Yang ni tak ada restriction. So dapat tak paparan macam saya ni? Okay. Okay, alright. Untuk kali pertama, okay, cuba klik macam saya ni dah ada gambar. Okay, so cuba klik pada account di sebelah kanan bar. Okay, so dekat sini anda boleh kemaskini maklumat. Contohnya profile. Apa profile kita? Okay, ni dia. So kita boleh edit profile. Semualah. Okay.
Yang selalunya paling biasa kita buat, kita akan letak nama kita lah. Okay, so kita akan letak nama. Okay. Jadi ini akan jadi home kita. Sorry, nak tanya. Ya. Tadi akak kenapa nak yang akak kata nak klik nama apa tu? Dekat sini, masuk dekat account. Lepas tu MOE automatik lah kan dia jadi yang tu. Kalau MOE automatic, lepas tu kita boleh juga edit nama kita. Okay. and then lepas klik account kak? Profile, Okay. edit profile. Kalau Ah, tak nak nampak? edit tak apa kot ya. Tak nak edit lagi pun tak apa, boleh. Macam ini contohnya profile saya lah, katalah dekat sini yang keluar nama email saya. Katalah macam kita nak nama sedap sikit, nak tulis Madam Nashima ke, I love Bayu, macam tu lah kita boleh edit di sini sebenarnya. So nanti dekat sini kita boleh paste gambar yang kita nak. Nanti boleh ambil profile picture, kalau nak letak gambar kita pun boleh, nak letak gambar apa pun tak ada kisah. Dan nanti kita akan dapat, selepas kita dah ada je account, automatik dia akan bagi kita punya profile URL kita. Nanti dekat profile ni dia akan ikut seperti nama kita ni. Jadi maksudnya dia dah siapkan URL khas untuk kita. Jadi masa kita share dengan pelajar kita, nanti nama Nashima ni akan keluar. Nanti nama rakan-rakan akan keluar dalam bila pelajar-pelajar tu nak share Padlet mereka. Nanti pelajar nampak username kita ke nama kita? Dia nampak username kita. So Nama yang kita letak je. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, so yang lain tak ada masalah lah. Billing-billing ni tak ada masalah dengan kita. Sebab kita memang boleh ambil yang basic. Sebenarnya banyak yang boleh guna dengan basic sahaja pun. Okay, so yang ni satu contoh. Tapi untuk hari ni saya nak pergi balik. Saya nak guna alamat MOE saya. So saya nak log out kat sini. Okay, saya nak guna alamat MOE saya. Okay, so sekarang rakan-rakan dah dapat ke paparan yang seperti ini? Yang atas ni mesti sama. Macam yang ni saya ubahlah untuk ni, saya letak Madam. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, profil saya, yang ni. Okay, so saya punya dekat sini, saya sengaja tak ubah lah. Okay, sebab saya tak nak nampak sangat nama saya. So 2655 ni alamat email MOE saya ni. Sebenarnya kita boleh tukar. Katalah saya nak tukar jadi Madam Nash. Bagi glamour sikit kan. Okay. So dia akan tukar dekat sini. Maksudnya kita boleh pilih. Maksudnya apa nama yang akan appear dalam Padlet kita tu nanti. Okay, so kita boleh pilih dekat sini username. Okay. Kita boleh jarak. Ayah? Nak tanya tentang editing ni, dia hanya efek pada Padlet saja kan? Dia tak kacau akaun MOE ke? Tak ada, dia takkan kacau langsung. Yang ni sebenarnya apps berasingan sudah. Dia tak masuk dalam tu. Maksudnya apa yang kita edit tu tadi adalah khas untuk Padlet sahaja. Dia tak kacau yang lain. Lagi? Okay. Ada soalan lagi? Akak nak tanya tadi yang dekat profile tu kita ada bawah sekali yang teacher tu kan. Kalau I click on the teacher tu ada changes apa-apa ke? Boleh. Kalau teacher sebenarnya kita boleh masuk kepada galeri nanti, so dia akan fokuskan semua bahan-bahan untuk teacher. Tu dia. semasa username itu dia kata mesti contain alphanumeric character. Maksudnya mesti ada nombor Untuk username. tak Saya semestinya. nampak saya punya dia tak Boleh boleh, dia mesti nak ada nombor. Dekat Tak boleh mana? ada jarak, tak ada space. Yang Kosongkan satu space. je lah. Dia memang tak ada space. Kita kena sekali kan. Kalau kita letak space dia tak bagi. Bukan tak bagi. Dekat sini dia ni je, okey je. Boleh. Okay. Katalah saya nak letak Madam. Ni kalau letak space pun dia bagi juga. Okey? Ayo. Boleh. Tapi kalau tak, sebab saya tak tahulah sebab saya punya yang Padlet MOE ini dia dah upgrade sendiri ke premium. Mungkin saya dekat sini boleh kot. Dia kalau kita rajin pakai, kadang-kadang dia bagi kita trial premium terus. Dia ada kelebihan di sikit kat situ. Okay, so untuk basic, okay ke?
Okay, so kita boleh pilih apa gambar profil sebab yang ni yang akan keluar dalam Padlet kita. Jadi saya tunjuk sikit contoh-contoh bagaimana Padlet kita look like. Ini contoh dia. Okay, macam ni lah nanti paparan. Dia akan tulis Madam Nashimah Habib. Ni gambar saya. So apakah tajuk dia? Ni satu contoh yang pelajar boleh buat. Okay, nanti kita akan build sama-sama. Mudah je sebenarnya Padlet ni. Okay, dan katalah kalau kita nak dia dalam bentuk mind map contohnya. Nampak? Kita boleh interlinkkan dia dan tengok ini adalah contoh-contoh pelajar dia buat dekat rumah. Dia buat dekat rumah, lepas tu dia just snap gambar, hantar je maklumat tu. Okay, so nampak tulisan dia. Okay. So dia sebenarnya lebih friendly sikit lah kalau dia nak share dalam apa-apa bahan pun tak ada masalah. Sering dengan abang ke? Tak payahlah. Tak payahlah ni. Okay. Bersedia? Boleh ke setakat ni? Book yang di-sharekan itu boleh download ke yang tentang Padlet ini? Yang dalam chat itu boleh download ke? Maksudnya dia tak payah download, dia direct use sahaja kalau daripada chat. Oh, okay. Dia direct use. Nanti kita akan buat sama-sama. Nanti kita buat satu dekat sini, nanti saya akan sharekan dalam chat box kita. Nanti rakan-rakan boleh buka melalui handphone pun boleh ataupun terus melalui chat box pun boleh. Okay. So dapat tak paparan utama seperti ini? Kita akan ada make a Padlet, join a Padlet, kita ada gallery. Dapat. Okay. Alright, so bersediakah anda? Kita mulakan Padlet baru. Kak Nashimah, sorry nak tanya. Yeah. Yang tadi Kak Nashimah kata satu akaun boleh ada hanya ada 3 Padlet tu, apa maksud dia? Yang ni tengok ada banyak je pun. Sebab MOE saya dah di-upgrade ke premium. Oh, yang ni Kak Nashimah ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sebab okay, kalau anda ambil, okay ni macam nak buat promotion subscriber pula. Kalau anda ambil premium, dia unlimited, beratus-ratus, beribu-ribu Padlet kita boleh buat. Oh, kelas sebab kelas kelas kita kan kadang ada banyak, kadang budak lab lain lagi kelasnya kan. Ya, okey. Itu yang saya cakap tadi, cara dia kan, katalah kita kalau guna MOE kita hanya dapat 5 je. Okey, so katalah dekat sini ada 5, tapi katalah saya nak bina lagi, tapi pada masa yang sama saya tak nak delete, sayang bahan tu kan. So kita archivekan dia. Okay, so bila kita archivekan dia, nampak dekat sini dia dah kurang. Nampak tak ada ruang lagi kan? Jadi kita boleh tambah satu lagi. Make a Padlet. Okay, so MOE kita dapat 5 Kalau email biasa, katalah anda nak guna email Gmail biasa, boleh. Kita boleh dapat 3. Setiap Gmail biasa, 3 Padlet. Shima, yang ini kira 7 Padlet lah ni yang Shima tengah paparkan. Sebab untuk MOE saya, dia dah account premium. Okay, so yang basic tadi sepatutnya 5 je lah kita dapat. Ya, betul. Oh, okay. Sebab kalau Padlet premium, sebab sebenarnya kalau nak ambil premium pun tak ada masalah sebab saya tengok harga dia cuma RM14 sebulan, RM bukan dolar. Okey, jadi mungkin rakan-rakan kalau dah rasa seronok nak guna, sebenarnya banyak function dia, mungkin boleh subscribe untuk 1 bulan, rasa lepas tu tak nak, kita offkan saja, boleh. Okey, tapi bahan kita akan ada lah, dia boleh simpan. Kenapa saya punya tak ada yang kat sebelah kiri tu tak ada recent, made, share, link, dia plain saja. Dia plain saja. Dia ada kat atas ni, ada kat atas. Cuba scroll atas. Saya punya ada dekat bawah, dia tak ada dekat tepi, dia ada dekat bawah. Dia kadang-kadang ikut setting komputer. Saya punya di atas, berada di atas bookmark ni ya. Susunan dia. Okay, alright. Kalau tak nak confusekan rakan-rakan. Okey tak? Oh, tapi saya punya akaun dua-dua semua ada dekat bawah. Dia ikut komputer saya rasa. Okay, so sebab yang ni akaun basic pun dia sama. Boleh?
Okay, so di sebelah atas, okay, satu lagi yang saya suka dia suka bagi kita greeting. Okay, so happy Monday, macam semalam saya buka, siap tanya dah, have a nice day. Dia suka bagi greeting yang cheer up our day lah. Ya. Okay, so lepas dapat, remember to eat your veggies. Ni untuk chew ni sebenarnya ni. So dia memang akan bagi something yang agak cool sikit lah. Okay, lain sikit lah. Okay, apps ni. Okay, so kalau kita lihat kat atas ni, okay, dia akan ada make a Padlet. Okay, so dekat sini kita akan ada 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Okay, so 7 template. Maksudnya walaupun template dia berbeza-beza tapi cara kita nak masukkan bahan tu sebenarnya semuanya sama saja. Okay, semua sama. Kalau tengok kat sini, yang ni contohnya ala-ala wall dekat kita punya Facebook sikit. Dah tengok, dia akan bagi macam ni lah tapi saya tak nak buat lagi. Okay, so saya pergi balik. Okay, so kalau ni stream. Okay, kalau stream maksudnya dia akan nanti saya tunjuk contoh. Grid, shelf ni maksudnya kita boleh bagi dia ikut ruang. Maksudnya katalah kalau kita nak combine kelas, katalah ini 111, ruangannya ni saja. 112 kat sebelah, dia boleh. Satu lagi yang menarik saya suka, map. Kalau kita ada pengajian yang melibatkan peta dunia ke apa ke, kita boleh terus link pada map. Yang ni canvas. Canvas ni dia ala-ala mind map sikit. Yang ni timeline. Okay, so timeline ni maksudnya kita boleh guide pelajar untuk belajar ikut pathway dia. Maksudnya ikut sequence. Okay, so untuk hari ni, okay, so kita akan buat yang biasa. Sebelum tu saya akan tunjuk dulu aplikasi yang ada lain. Kak Nashimah, sorry. Saya. Once kita dah pilih satu template tu, macam kita dah boleh ubah ke template tu? Okay, katalah dah pilih select ni kan. Okay, tapi kita tengah buat. Tapi tiba-tiba kita rasa nak timeline pula. Kita nak timeline pula, kita boleh closekan dia. Okay. Okay. Lepas tu pergi balik kepada Padlet. Okay. Macam saya ni di save lah. Dia akan nampak, dia akan save kan. Maksudnya kita terpaksa restart daripada awal balik. Bahan kena masuk balik? Masuk balik, ya. Macam contoh, asalnya katalah saya buat grid shelf kan. Okay. Lepas tu student dah masukkan bahan, saya pun dah masukkan bahan. Lepas tu rasa macam susah lah rasa nak tukar kepada timeline. Boleh ubah pindah konten? Tak boleh. Tak boleh. Oh, okay. Mana kena decide betul-betul dari awal. Ya, betul. Tapi katakanlah macam-macam ni kan, tajuk yang sama, katalah tools in gene cloning, soalan semua kita dah letak. Tapi kita nak copy benda yang sama bagi dekat kelas lain, yang ni kita boleh clone ataupun boleh copy dia. Nampak? Kita boleh copy. Nanti saya tunjuk dekat ni. Nanti dalam aplikasi setting nanti akan ada copy tu, saya tunjuk. Tapi daripada satu template nak tukar ke template lain, kita terpaksa restart balik dari awal. Itu kelemahan dia lah. Okay, thank you. Okay. Dekat sini kalau kita nak join Padlet, maksudnya katalah macam saya ada 2 email. Saya nak join email lagi masuk ke Padlet yang sama. Ini dia punya ruangnya. Dan ini adalah gallery. Gallery maksudnya bila kita savekan semua Padlet kita sebagai public, dia memang akan appear dekat sini. Okay, macam kononnya katalah kita nak apa tajuk. Okay, so best education. Kita nak dapat idea. Ni contoh dia. Okay, so ini contoh untuk Padlet yang nampak. Dia akan buat ikut stream dia. Semua bahan-bahan yang di share dekat sini kita boleh ambil. Okay, ini contoh dia. Okay, so pergi balik. Okay, so sekarang kita cuba buat satu Padlet. Okay, so let's make a Padlet. Jadi katakanlah untuk hari ni, sebab saya nak lebih fokus cara kita nak letak bahan-bahan, so saya pilih wall je lah. Ini yang paling basic lah selalunya. Okay, so dah klik ke? Wall. Okay, masuk pada wall. Okay. Okay, kat sini. Okay. So dekat sini sebelum kita modify, okay, so kita boleh pilih dulu. Okay, so hari ni dia punya tajuk page-nya Welcome to your beautiful new Padlet. Okay, kalau kat sini dia akan bagilah apa-apa tajuk dia, tak apa, kita boleh edit di sini. Okay, katakanlah hari ini kita nak buat tajuk apa. Okay, sebab saya nak tunjuk banyak gambar semua kan. Jadi saya ambil satu tajuk biodiversity sebab dia sebenarnya boleh pelbagaikan sikit. Tapi rakan-rakan boleh buat apa saja. Okay, katalah biodiversity. Okay. Description ni, nampak bila saya type biodiversity kat sini, dia akan terus appear dekat laman utama Padlet tu tadi. Kita boleh nampak.
Okay. Lepas tu kita rasa alamak tak best lah, saya nak ubah, okay boleh. Kita boleh delete dan buat yang baru. Okay, description. Macam a very simple description. Kita nak buat apa? Bio is life. Contoh. Okay. So apa kita nak buat? Enjoy it. Apa-apa je lah. Okay. Dah nampak Sekejap. Keep working. So dia akan terus tulis di bawah ni. Okay. Bio is life. Enjoy it. Okay. So lepas tu kita turun sikit, scroll down. Dekat sini akan ada icon. Okay. Icon ni macam emoji lah. Kita nak letak apa? Kita nak buat okay, I'm looking forward ke something. Nampak? Dia akan terus keluar kat sini. Okay. Ataupun kita nak icon apa? Boleh pilih okay, emoji dia. Ataupun kalau kita nak tambah sendiri pun boleh. Dekat sini semua ada pilihan. Katalah saya buat yang ni sajalah sebagai pilihan. Tak nak pun tak apa. So kita tak nak icon. Boleh nampak? Kita tutup balik. Okay. So kalau nak, boleh letak. Okay. Keep working. Alright. Dan satu lagi yang kelebihan dia nampak kalau saya tiba-tiba terus nak macam terkeluar, dia akan ingatkan kita yang kita belum save lagi. Okay. Jadi kita pergi terus kepada keep working. Maksudnya saya belum bersedia untuk keluar. Okay. Kak Nashima nak tanya. Ya? Apa tu macam yang saya punya, saya tengok ada yang kat atas tu kan dia ada 3 titik tu, 3 dot tu. Yeah. Okay, kejap ya. Saya cancelkan ni dulu. Okay. Discard and close. Dekat sini 3 titik ya. Yang change format tu boleh ke maksudnya dia tukar pada bentuk-bentuk lain yang macam tadi Fadil tanya tu? Macam yang ni, pick your new format, nampak? Okay. Maksudnya dia akan remake ke macam mana? Dia yang baru. Oh. Yang baru. Yang ni sebenarnya ikon 3 ni dia sebenarnya adalah shortcut untuk semua function yang kita tengah tengok one by one. Dia macam shortcut function. Shortcut function. Oh, okay. Terima kasih. Okay, so tadi kita dekat masih dekat Padlet sebab tadi saya tak save dia kan. Jadi bila tak save dia keluar balik lah. So dekat sini kita akan pergi balik tajuk saya tadi biodiversity. Okay. So okay. Nampak ramai yang dah penat. Okay, relax. Kita buat pelan-pelan. Okay, yang penting kalau dah dapat basic tu insyaAllah kita dah boleh buat lepas ni. Sebenarnya dia lebih kepada kita godek banyak-banyak supaya kita boleh explore. Okay, kalau nampak kat sini, okay, dia bagi siap-siap dah saya punya link pautan nanti. Macam saya tengok macam link pautan dia macam nombor ekor pula kan. Kalau kita nak lebih menarik, kita boleh ambil ikut tajuk. Katalah saya hari ni bio D. Macam tu. Okay. So saya savekan. Nanti bila kita copy paste bagi kat pelajar, dia akan dapat kita punya link pautan tu padlet.com Madam Nash bio D. Okay. So maksudnya dalam link tu sendiri bila dia appear dalam handphone pelajar, dia akan ada nama ni. Okay. Itu unik sikit lah. Okay. Seterusnya kita scroll down. Okay, kita pergi kepada wallpaper. Nampak wallpaper ni muram je kan. Kita naklah happy-happy sikit. So kita boleh pilih wallpaper. Okay, klik di sini. Okay, dia akan bagi beberapa pilihan kat sini. Okay, so kita ada solid color. Solid color ni warna-warna macam ni lah. Maksudnya kalau kita tukar, merahnya mangah. Boleh. Kita nak pilih. Okay, ataupun kita nak earth color ke, tak ada masalah. Okay, tak nak. Saya tak nak ni, bosan. Boleh ada pilih yang gradient. Okay, pilih yang merah macam ni. Pun boleh. Tak nak. Okay, kita nak kelainan. Boleh pergi kepada texture ataupun pattern. Okay, so ikut. Kadang-kadang selalunya kita ikut kepada tajuk kita bagi menarik perhatian pelajar. Okay, picture. Dalam Padlet dia dah sendiri bagi beberapa picture. Contohnya yang ni kan windmill. Dia akan gerak-gerak sikit. Okay, so yang ni ikut. Katalah kita nak macam ni ala-ala world map lah. Okay, so kalau alam sekitar ni selalunya macam ni lah. Ada spesies. Okay, ini kalau kita nak buat anything yang fun. Okay, so yang ni yang telah diberi. Katakanlah kita tak puas hati. Saya nak yang lebih nampak menarik. Kita boleh pergi kepada add your own wallpaper. Okay, so klik pada sini. Okay, dekat sini
kita boleh draw. Siapa yang pandai draw tu dia boleh draw sendiri. Kalau dia nak take a picture, kalau saya klik kat sini, dia memang akan pop up muka saya lah sebab dia akan terus ambil gambar kita. Katalah kalau nak sangat pelajar tu tengok muka kita kan, letak backdrop tu pun muka kita boleh. Kita just snap picture menggunakan kamera je. Okay? Kita paste link, maksudnya kita dah ada gambar, kita nak paste link, tapi sebenarnya kita just tengok yang ni lah, senang. Direct daripada internet. Ni dia. So dia selalunya akan automatic selalunya. Okay, so bila kita tajuk biodiversity, dia dah tulis kat sini. So apakah yang kita nak? Tapi katalah kita nak, saya nak fokus bird lah contohnya. So just type bird, enter, dia akan keluar apa yang kita nak. Yang menarik. Okay. So kita boleh pilih lah. Katalah saya nak ambil bird ni macam comel je kan. Okay, klik. Okay, tunggu sekejap. Dia dah keluar dah. Okay, bila kita pilih gambar daripada internet, dia akan bagi kita pilihan. Okay, kita nak tilekan dia ke? Ni macam tak, dia akan jadi macam ni lah banyak. Okay, so saya nak fill, maksudnya satu je. Kedua, saya nak blurkan dia. Blur kan maksudnya bila kita letak tulisan kita lebih menonjol daripada backdrop kita. Nampak dia menarik. So kita boleh ubah dekat sini. Okey, dah puas hati dengan backdrop, kita dah susun, okey. Kita pergi balik. Okey, so just klik anak panah. Okey, kita belum selesai kita turun lagi. Okey, color scheme. Okey, selalunya kita ambil yang cerah lah. Ini yang gelap. Okey. Yang ni sebab saya pilih daripada internet jadi dia tak bagi tukar. Selalunya yang ni untuk yang kita pilih warna tadi. Yang ni bentuk tulisan. Okay, so kita ada macam ni tulisan dia. Kalau kita nak lebih santai, pilihan dia tak banyak lah. Okay, yang ni. Okay, turun lagi kita akan ada bahagian posting kat sini. Okay, bahagian posting ni agak penting kita kena pay attention sikit sebab dekat sini attribution. Attribution maksudnya kalau kita pilih yes, maksudnya dekat setiap post akan ada nama siapa yang tulis post tu tadi. Okey, nanti kita buat sama-sama. Okey, yang ni kita pilih lah, selalunya kita nak tahu siapakah pelajar yang buat post tu tadi. Katakanlah pelajar tu dia tak login, dia boleh guna tanpa login, dia boleh type tanpa login dia akan keluar tanpa nama lah, anonymous. Okey, dan yang ni kita nak pilih new post position. Okay, new post position maksudnya adakah orang pertama sentiasa duduk ke atas, okay, ataupun orang yang terakhir akan duduk ke atas. Maksudnya siapa yang post dulu, post dia akan turun ke bawah lah. Macam kita buat chatting dekat live Insta ke kan, dia akan turun. Okay, katalah saya nak yang first lah macam ni. Okay, yang ni pun sangat penting. Kita mesti kena allow comment. Katalah macam kita nak share bahan je, kita tak nak pelajar komen dalam tu, takut dia messy kan kita punya Padlet, kita just off. Maksudnya dia takkan ada button untuk dia komen dalam tu. So selalunya kita allow. Yang ni yang saya kata tadi, grading system. Ni dia. Okay. So yang ni maksudnya dia takkan ada apa-apa. Yang ni kalau kita pilih maksudnya dia boleh tekan butang like. Yang ni vote, dia like ke tak like ke. Star, dia nak bagi berapa star, dia sebenarnya ada up to 5 star je lah. Okay, dan grade. Okay, grade ni kita boleh bagi markah. Katalah setiap tu kita nak bagi berapa, setiap post kita nak bagi 20 markah contohnya. Kita boleh siap. Tapi kalau yang ni kalau kita pilih grade. Tapi katalah hari ni saya nak bagi star rate lah contoh. Okay, kita dah pergi. Okay, so sekarang okay, require approval. Require approval maksudnya setiap kali pelajar nak post, dia akan appear link pada kita untuk kita kena approve setiap post dia. Jadi better tak payahlah. Okay, kita tak payah pilih. Okay, biar apa yang pelajar tulis dia automatik masuk, dan kita juga kalau risau pelajar tertulis perkataan yang tidak enak didengar ataupun tersilap, okay, so kita boleh terus pilih yang ni, replace bad word with the nice emojis. So katalah dia tersilap lah, bukan dia nak kan, tersilap, dia akan automatik tukar kepada emoji. Okay, so kadang-kadang pelajar type laju-laju kod auto correct ke apa ke, so kita boleh selamat lah sebab wall ni akan dipapar, satu kelas boleh tengok pada masa yang sama. Okay, okay, yang ni map domain, yang ni untuk kalau kita ada domain, okay, yang ni kena belilah. Okay, so kita masuk yang ni, saya tak masuk lah, ini so advance punya. Okay, dah siap, sekarang kita save. Okay, dan baru close. Okay, boleh ke rakan-rakan ikut?
Save kat mana? Tak ada, saya punya tak ada button save. Dekat atas. Okey. Okey. Ada button next. Next tu, next. Ni. Okey, nampak ni. Oh, ni dia tulis save tu. Itu next. Kita punya next. Saya punya save. Okey. Tapi boleh kan? Bila save dia boleh keluar kan? Okey. So lepas dah tekan save dulu baru close. Okey. Boleh? Okey. Dia punya save dia kata start posting. Ya, betul. Start posting maksudnya kita nak mula post lah sekarang. Nampak tak paparan seperti ini? Yang ada tanda plus button di belah kiri, di belah kanan bawah. Ada tak yang ni? Ada. Okey, sekarang jom kita klik. Klik sahaja. Okey. Nampak yang ni box dia. So dekat sini perasan tak keluar nama saya. Sebab apa tadi saya benarkan dekat sini. Ni sebab kita akan display siapakah author yang tengah post tu tadi. Jadi kalau pelajar yang post, so dia akan keluar nama pelajar. Okey. So katakanlah kita nak letak title apa. Okey, first katalah define. Okey, define biodiversity. Okey, boleh type semua? Klik. Okey. Kalau kita klik kat luar dia akan terus keluar. Nampak tak dekat sini ada star? Okey. Tapi sebenarnya saya baru letak tajuk dia dah terkeluar. Okey, saya nak type lagi. Okey, tak boleh. Sebenarnya kita boleh klik kat 3 titik ni. Okey, kita klik kat sini dia akan keluar lagi banyak ni. Okey, katalah saya nak ada warna dekat post saya. Saya nak warna contohnya kuning. Contoh, nampak saya punya post akan bertukar jadi kuning. Kita boleh je bagi dekat pelajar, budak ni sekian-sekian awak kena warna ni supaya kita nak trace dia pun boleh juga. Okey, saya nak edit post. Maksudnya saya nak tambahkan maklumat. Okey, katakanlah sekarang saya nak cuba letakkan maklumat mengenai biodiversity. Tapi macam saya rasa alamak, katalah maklumat tu ada dalam kita punya nota lecture note contoh. Okey, ataupun kita nak cari dekat Google pun boleh. Katalah define. Okey, define biodiversity. Saya cari daripada Google terus Alright. Okey, contoh kat sini. Katalah dekat sini, ni contohnya. Sekarang saya boleh copy. Okey, just Ctrl C. Kita pergi balik kepada biodiversity kita. Kita kat sini. Ctrl nampak dia terus dapat. Okey. So sebenarnya yang ni dia lebih friendly lah. Kita just boleh copy, paste sahaja. Okey. Katalah saya nak edit lagi. Pada masa yang sama, okey, saya nak masukkan maklumat lagi. Okey. Kita nak pick file. Yang ni sebenarnya pick file daripada kita punya komputer. Okey, ataupun kita nak pick file daripada ini contohnya link URL. Okey. Yang ni dia akan banyak sikit. Nampak? Kita ada image, kita boleh masukkan image yang bergerak, YouTube, Spotify dan juga kita boleh direct daripada web. Macam tadi saya masuk ke Google dan cari. Tapi kalau tak nak, kita boleh terus cari di sini pun boleh. Okey, so katalah saya buat post baru lagi. Okey, so kalau saya nak buat post baru, kita klik balik ke button plus ni. Okey, dia akan keluar kat sebelah ni. Okey, so katalah saya nak bagi tahu pelajar, okey, please read this article contohnya. Okay. So bila please read this article, okay, kita pergi, kita nak cari artikel tu. Okay, katalah kita pergi kepada web. Okay, apakah contoh artikel yang anda nak cari? Okay, katalah saya nak cari apa? Problem in biodiversity contoh. So dia akan mula carikan artikel untuk kita. Ini dia contoh dia. Okay, so kita boleh scroll baca. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, kita sebenarnya macam paparan dia kita tak berapa puas. Betul tak? Berbanding kalau kita cari dekat Google ni. Kalau Google ni kita boleh baca sikit, kita nak tengok gambar, dia nampak lebih friendly. Okay, so dekat sini kita ada dua pilihan. Katalah kalau nak daripada Google ni, daripada web, kita boleh klik. Okay, kita tunggu sekejap. Kejap ya, dia ambil masa untuk download di sini. Okey, dia akan keluar. Nampak? Okey, senang. Kita terus je baca dan klik, dan bila pelajar klik, dia akan sebenarnya redirect pergi kepada website yang kita ambil tu tadi.
Okey, sama je cara dia. Tapi katakanlah macam rakan-rakan kata saya sebenarnya cari dekat sini. Macam mana saya nak copy paste ke sana? Boleh juga. Kita klik apakah website yang kita tengok. Okey, katalah website ni Green Fact contohnya. Kita just copy URL dia. Okey. Copy URL dia. Kita pergi kepada, katalah kalau saya nak letak kat sini pun boleh. Okey. Edit post. Kita link kat sini. Kita pastekan sahaja. Okey, dan save. Nampak dia akan turun dekat bawah dia pula. Okey, dan kalau kita klik, dia akan pergi kepada apakah website dia. Jadi dia ada dua pilihan. Okey, so yang mana yang kita nak, saya offkan dulu. Okey, sama ada kita cari menerusi edit post pergi balik. Okey, sebab saya dah letak, jadi dia tak bagi buat yang seterusnya. Pergi yang seterusnya. Ni dia kat sini tadi . So, yang ni adalah pastekan kita punya URL. Kalau yang ni, kita direct search daripada web. Okey, katakanlah sekarang kita nak letak video YouTube. Klik pada YouTube. Okey, apa yang kita nak letak pada YouTube ni? Katalah, tak apa, tajuk dia biodiversity je pun. Okey, dia akan keluar bentuk video-video YouTube di sini. Okey, ni dia. Contohnya, katalah saya nak letak video the importance of biodiversity. Kita klik kat sini, dia akan automatic keluar. Okey, kita boleh tulis kat student, watch this video. Contoh. Okey, so pelajar hanya perlu klik pada video. Okey, keluar dah. Kita boleh besarkan dia. Ni dia. Okey. Okey, keluar balik. Okay, stop. Okey, jadi sebenarnya Padlet ni dia macam macam saya sebut tadi, dia satu pusat di mana semua maklumat pasal satu tajuk tu kita boleh kumpulkan dalam satu Padlet ni. Okey, ni belum lagi pelajar komen lagi. Okey, ini baru daripada website. Okey, so kita dah copy dan paste ataupun kita nak type boleh. Dan ini adalah video YouTube. Okey, next. Katalah rakan-rakan nak tambah katalah nak tambah gambar. Okey. Natural picture. Okey. Kita pergi balik. Okey, edit post. Pergi kepada sini, nampak ada image. Okey. Yang ni pula GIF, dia bergerak. Okey, so katalah saya buat natural picture. Ni dia. Okey. So kita nak bagi nampak ada cantik sikit, nak menarik perhatian pelajar. Katalah kita nak ambil gambar di Mekah. Okey. Untuk menarik perhatian. So dalam wall pelajar dia akan dapat. Okey. Katalah nak ambil gambar yang statik sahaja pun boleh. Okey. So walaupun saya dah keluar, dia tetap akan bergerak. Kelebihan dia. Lepas tu kat sini, katalah nak tambah lagi. Oh, saya nak write something lah. Okey, pergi balik kepada edit post. Kita tambah kat sini. Okey, rows. Dah. Okey, gambar pun sama. Okey, so katalah saya nak letak gambar pula. Pergi je kepada image. Okey, saya katalah ambil gambar biodiversity. Okey. Katalah saya nak fokus kepada ocean contohnya macam ni. Okey, ambil. Dan dia akan terus keluar. Okey. Boleh Sebenarnya dia simple je. Sebenarnya ikon tu sendiri dah menyatakan apakah fungsi yang dia boleh buat. Okey, boleh ke rakan-rakan ikut? Kak Nashimah. Ya, saya. Apa cadangan Kak Nashimah? Contoh ni kan ni satu Padlet untuk satu kelas tu. And for untuk satu chapter. Kalau untuk chapter kedua, takkan nak kena buka Padlet lain pula. Habislah. 7 or 5 kita punya tu. Okey. Katakanlah macam okey, yang tu nanti saya cerita. Ada teknik dia. Okey, nanti saya cerita. Maksudnya tadi kita baru satu kelas, satu chapter. Belum satu kelas, chapter kedua, ketiga. Okey. Nanti saya bagi tahu. Maksudnya apa benda yang kita buat ni sebenarnya kita boleh simpan sebagai kita punya dokumen dan kita boleh share pada pelajar sebagai nota. Boleh Nanti saya tunjuk juga cara. Okey.
Okey, terima kasih Pak soalan. Okey, so kita teruskan. Okey, apa lagi? Okey, katalah pelajar agak bosan. Alah, hai, semua kena baca, kena tengok video, something yang membosankan. Kita boleh juga tambah, okey, kita bagi dia sikit Spotify, music. Okey, katalah kita kata natural sound. Okey, ni dia. Alah, somenya baby sleeping kan. Okey, saya ambil je lah apa-apa Okey. So nampak dia dah masuk kat sini. So yang ni adalah listen to this. Okey, dah. So sekarang cuba kita listen. Saya pun tak tahu lagu apa ni. Lagu macam ni. Dengar. Rakan-rakan dengar tak? Tak ada suara. Tak ada suara. Tak dengar. Kuat sikit je. Okey. Dengar tak? Ni saya. Okey. So kita boleh pilih. Okey, maksudnya kalau macam contohlah dalam biologi yang pernah saya guna, pelajar tu cuba nak tunjuk apa beza antara donkey, okey, bunyi donkey dengan bunyi mule. Dia memang bawa keluar muzik, suruh rakan-rakan dia dengar. Apa beza? Dia suruh tanya lepas tu. Okey, boleh jadi interaktif sebenarnya bila post ni, dia sebenarnya pelajar pun boleh post, kita pun boleh post. Macam sekarang bila saya je post semua keluar nama saya. Tapi bila dekat sini katalah saya open saya punya wall ni pada rakan-rakan, sebenarnya apa yang rakan-rakan post pun akan keluar. Nanti saya share lepas ni. Saya tunjuk dulu semua ikon yang ada, lepas tu kita buka dan buat sama-sama. Okey, so sekarang kita tengok lagi apa yang kita boleh masukkan. Okey. So tadi yang ni kita upload daripada komputer, maksudnya katalah lecture note semua boleh PowerPoint semua boleh. Ini kalau kita ada link daripada drive kita copy dah masuk. Yang ni yang paling banyak lah, dia macam all in lah, senang. Just type je, dia akan direct search daripada Google. Yang ni dia akan ambil gambar kita, snap picture macam saya sebut tadi. Katalah kita kata siapa, Latifah contohnya. Cuba awak snap gambar awak berada di mana. Sebenarnya dia boleh snap gambar dekat sini. Okey. So kalau saya klik dia keluar muka saya pula kan. Orang terkejut pula rakan-rakan. Okey. So sebenarnya kat sini kita boleh snap gambar. Okey, dekat sini kita sebenarnya ada all in dalam satu ikon. Macam katalah kita malas nak cari one by one, dekat sini kita boleh ada semua. Tengok apa yang lain kita boleh buat. So kita boleh upload, kamera ada, video recorder pun ada. Katalah anak murid kita tengah present, kita nak record apa yang dia present, kita klik saja video recorder. Okey, audio recorder, semua ni adalah yang kita boleh pastekan dalam tu. Senang. So yang inilah dia caranya. Sebenarnya simple je. Okey, cara yang sama kita boleh buat untuk apa-apa template kita. Untuk sebarang template kita. Yang ni contohnya untuk wall lah. Kalau kita nak buat dia dalam bentuk mind map pun sama. Function dia masih. Hello friends, welcome to our YouTube channel Math Pirates. Boleh tanya balik? Tak dengar. Soalan? Okey ke rakan-rakan setakat ni? Okey, jelas. Alright. Kalau ada soalan tanya je. Okey, kita santai-santai saja hari ni, tak payah stres. Okey, sekarang kita dah ada. Okey, so kalau saya tengok balik saya punya notes okey, kita dah masuk. Okey, ini cara-cara kita membuat post. Nashimah, saya ada soalan boleh tanya? Boleh silakan. Student boleh delete kita punya post ke? Tak boleh. Dia cuma boleh edit dia orang punya je Ya, betul. Okey, terima kasih. Katalah dia masuk lepas tu dia rasa alamak saya tersilap, dia boleh delete dia punya je. Dia tak boleh delete kita punya. Rakan lain punya? Pun tak boleh. Okey, terima kasih. Okey. So, yang ni lagi. Ya boleh. Lagi tentang apa ini, kalau budak-budak punya interface tu macam mana ya? Sebab kalau tengok macam
Kalau dekat dalam laptop nampak nice lah. Kalau dekat dalam handphone tu agak-agak macam mana ya? Okey, saya tunjuk contoh yang pelajar saya buat mana saya punya ni? Ni Bing pula. Dekat sini ni dia kan. Okey, saya cuba tunjuk satu contoh yang pelajar saya buat. Okey, katalah yang ni dalam chat. Okey, ini contoh dia. Katalah ni dia contoh. Okey. So, saya post kat pelajar. Ni dia, Nashimah Banu post. Saya bagi task. Okey. Saya bagi video. Dan bila pelajar pula reply pada saya, ni dia, keluar nama dia. Sebab ada pelajar dia masuk guna MOE, so keluarlah MOE. Ada yang tak guna MOE, dia kata dia guna personal email pun boleh keluar macam ni. Okey, so ini contoh task yang saya pernah bagi kat pelajar. Okey, so dia ada video, maksudnya pelajar terus klik video dan pada masa yang sama, pelajar ni akan diberi soalan Google. Contohlah macam ni. Okey. Dan pelajar ni selepas dia jawab soalan Google, sekejap saya tunjuk contoh macam mana dia boleh pastekan soalan Google. Okey. Ni dia. Okey, so dia akan keluar macam ni, nampak? Dia jawab dan dia boleh pastekan macam ni balik pada kita. Dan kita boleh semak di sini. Kita boleh terus semak apakah tugasan yang dia dah buat. Okey. Dan dekat sini akan keluar nama dia, siapa yang hantar. Dan katalah yang ni, nampak pelajar ni dia tak login. Keluarlah muka cacing macam ni sedikit. Okey, dia keluar macam ni. Tapi selalunya majoriti pelajar dia akan login lah. Tapi kalau yang tak login ni selalunya mereka cakap mereka masuk daripada handphone. Bila handphone tu mereka malas nak login kepada email. Okey, so ni contoh. Dan kita sebenarnya boleh terus komen di bawah ni. Okey, dan katalah pelajar Afikah ni dia nak komen Amira, bahan untuk Amira. Dia sebenarnya tak boleh delete, dia tak boleh edit. Tapi dia hanya boleh buka dan dia boleh baca apa maklumat yang Amira dah paste. Tapi dia tak boleh edit langsung. Okey, sebab kita memang akan settingkan macam tu. Dan katalah Afikah ni dia nak komen, so dia boleh klik dekat add comment. So kawan-kawan dia boleh komen antara satu sama lain. Maksudnya maklumat yang pelajar ni paste sebenarnya selamat. Okey, semua maklumat tak boleh delete selagi mereka tak delete ataupun saya yang deletekan post tu. Okey, ni contoh. Ni yang tadi saya sebut tadi yang apa? Kalau pelajar tu nak suruh kita dengar. Okey. Sebab dia letak dalam PowerPoint sebab dia ada share nanti saya cari balik mana dia letak. Okey, semua ni lah. Tengok bahan dia. Dan satu lagi kelebihan juga, dia sebenarnya boleh juga share video selain daripada YouTube ataupun video daripada Drive. Yang ni contoh video TikTok yang pelajar pernah share. Dengan gaya dia lah. Okay, kita boleh pastekan saja. Jadi nampak tak paparan dia macam mana? Kalau pelajar yang komen, jadi dia akan appear macam ni dalam post pelajar tu tadi. Boleh? Ini nampak lebih interaktif lah. Kalau ada juga, masuk kepada makeup palette. Ada juga kita boleh guna kalau kita nak tanya soalan. Macam ni. Pelajar akan terus masukkan. Okey, nampak nama keluar. So apakah jawapan dia? So kita akan kreditkan dekat sini. Ini contoh dia. Okey, ini sebenarnya hambar lah sebab ini antara yang mula-mula saya cuba develop. Soalan je saya bagi dalam warna. Okey, so yang lain semua dia akan jawab dan dia akan boleh masuk dalam kita punya wall. Yang ni sebenarnya lama saya simpan. Okey. Boleh? Dah dapat ke idea? Kak Shima ada soalan. Ya. Kalau kita post macam saya try ni, dia duduk ke tengah, saya tak boleh alih ke tepi. Okey, boleh. Nasib baik. Thank you Munira untuk soalan. Okey, katalah Munira nak drag dia. So nampak tak ada tanda jari ni kan? Okey, klik dia dan kita dragkan dia ke mana yang kita nak. Dia akan ikut, nampak? Cak. Macam tu. Okey? So kita boleh drag dia. Kita kalau boleh susun. saya ni tak boleh drag sebab saya baru satu yang pertama kot. Ya. Bila satu post je kita tak boleh drag. Katalah yang ni saya tak nak dia duduk bawah, saya nak dia duduk ke atas. Okey? Saya nampak drag dia pergi letak ke tepi. Nampak? Dan satu lagi kita punya Padlet ni dia sebenarnya boleh pergi sampai melebar pun boleh, meninggi pun boleh. Dia boleh selagi banyak mana post yang kita nak letak. Kita boleh dragkan dia.
kita kadang-kadang mungkin kita nak letak warna contohnya kan, dan kita nak letak semua dalam satu warna. Katalah ni saya nak letak bawah. Okey, bawah turun. Okey, sebab post saya tak banyak lagi, jadi sebab tu dia macam bagi pilih-pilih sikit. Okey, dan kalau perasan nampak tak dekat sini bila saya klik, nampak tak dia bagi number 1, number 2. Okey, so yang ni dia tengah menunjukkan bila number 1 menandakan ini adalah post yang paling terbarulah. Sebab saya dah setting dia tadi macam tu. Okey, sebab saya kata yang last become the first. So yang terakhir dia akan jadi nombor 1. So tapi katalah alamak saya naklah pelajar yang mula-mula sekali post. Okey, kita boleh pergi balik pada setting. Okey, kita pergi balik kat sini, nampak? Kita ubah je terus. Okey, become last. Dan kita save. Okey. Close. Dia tak ada had macam kita tengok ni kan, sekali kita tengok macam satu paparan besar, semua student masukkan bahan, kita masukkan bahan. Dia tak ada had, satu paparan besar tu tak ada had tak ada had. Boleh masuk berapa banyak kita nak. Itu kelebihan dia. Kata kita nak cukupkan satu topik tu lengkaplah semua. Lengkap. Ya betul, lengkap. Okay. Maksudnya kita nak letak seberapa banyak pun tak apa, macam saya tunjuk tadi, dia boleh kejap saya tunjuk contoh yang tadi saya share ni kan. Tadi. Yang ni kan, nampak. So bila dia macam ni, dia boleh scroll down, scroll lah sampai banyak. Katalah ada budak tambah lagi, tambah. Sebenarnya ni dah banyak lagi. Okey. Macam yang ni saya sengaja pilih dia suruh letak ke bawah. Tapi katalah pelajar kata dia nak letak ke tepi, maksudnya melebar pula kan. Katalah ambil yang ni, dia lebar-lebar dia bawa, nampak? Dia boleh bawa. Nampak tak scroll saya kat bawah tu dia gerak. Dia boleh gerak. Maksudnya kita boleh post kat mana kita nak. Okey. Maksudnya dia ni memanjang macam ni pun boleh, melebar pun boleh. Tapi yang ni saya sengaja tak buat lebar lah. So bila student buka, dia akan nampak macam ni lah. Melebar ke memanjang ikut setting kita lah kan? Ya, setting kita, betul. So sebenarnya semua paparan ni pelajar boleh lihat dalam handphone dia. Boleh lihat dalam handphone dia. Okay, katalah macam saya nak tunjuk contoh. Okay, katalah saya nak share bahan ni kan. Okay, so saya nak copy link. Rakan-rakan boleh tengok dekat handphone lah. Okay, so saya dah copy URL je macam ni. Okay, saya masuk kepada mana? Sekejap saya pastekan dekat text box. Okay, enter. Nampak? Rakan-rakan boleh klik kat text box tu. Okay. Tapi rakan-rakan akan nampak macam messy lah sebab kawan-kawan pelajar-pelajar tu dah buat kan. Nanti lepas ni saya bagi satu yang kosong, kita boleh tengok yang lepas tu kita isi sama-sama dekat situ. Okey. Boleh tak rakan-rakan buka menggunakan handphone ataupun menggunakan text box je? Boleh tak masuk pada page yang saya share tu tadi? Nashima, text box tu dekat mana ya? Chat box dekat kita punya Teams. Ni saya buka ni Kak. Dekat sini nampak? Klik je kat sini. Kalau perasan kan, bila kita letak cursor je, dia terus letak apakah tajuk yang saya assign pada pelajar. Jadi dia macam bila pelajar buka, katalah ada banyak sangat dia punya Padlet cikgu lain pun bagi, dia tahu oh ni Nashima apa, oh virtual STEM learning contoh. Dia dah tahu dah sebab kita yang assignkan apa dia punya link tu. Klik je pada sini. Apa kat sini, apa nama dia? Text box? Chat box dekat kita punya ni. Chat box, kita punya chat box lah dalam handphone kita. Dekat Teams kita ni. Dekat Teams kita. Masuk. Oh, okey. Sekarang saya klik yang ni. Klik. So ada tak akan dapat paparan saya tadi? Dapat. Lepas tu? Ni lah dia. Tak, ini saya sebenarnya tunjuk contoh lah. Maksudnya macam ni lah pelajar kita akan dapat. Oh, maksudnya bila kita share kita punya screen ni, pelajar klik dekat sana dan dia akan post. Macam tu? Betul. Okey, katalah saya nak post, tak boleh lagi lah. Boleh. Tak apa, sekarang cuba post sebab saya dah nanti saya tengok yang mana kan. Cuba post apa-apa dekat bawah ni, mana-mana. Saya nak tekan apa? Tekan yang tadi? Dekat kalau klik post, nampak tak dekat bawah tu button ni, tambah ni akan ada. Perasan tak? Dekat sebelah kiri. Ni. Sebelah kanan. Saya ni kiri kanan pun bengong lagi. Kanan, ada. Nampak tak? Okey, sekarang klik kat sini. Oh, klik kat bawah tu. Ya, nampak? Nampak tak dekat saya punya Padlet ni?
Padlet update elsewhere. Dia akan hantar notification pada saya, maksudnya ada orang tengah update saya punya Padlet dekat elsewhere. Okay, ni saya tak boleh buat sekarang lah. Ke saya kena buat dalam komputer saya ke ataupun direct daripada handphone ni? Handphone pun boleh, boleh. Anak murid saya ni kebanyakan ya, kalau nama dia Anonymous kan, dia memang kata dia guna handphone. Dia kata malas lah madam nak login, tak apalah asalkan ada muka dia, saya okey je lah. Okay, nampak? Ramai tengah masuk ni. Okay. Ataupun mungkin katalah Puan Syahidah yang tengah komen. So dia akan keluar nama Puan Syahidah kat sini. Boleh kita cuba? Kita boleh interkomen. Tapi dekat sini saya tak boleh usik. Saya tak boleh usik komen orang lain. Itulah kelebihan, maksudnya apa benda yang pelajar kita pastekan dekat wall kita, dia sebenarnya selamat. Selamat. Dan saya kadang-kadang suka suruh pelajar savekan semua PowerPoint mereka kat sini. Sebab nanti kadang-kadang kita nak buat presentation ke apa, tiba-tiba je line dia jadi, madam line saya tak boleh lah, tak boleh nak present. Type tu, type je lah. Hello, contoh. Ataupun katalah akan nak share, okay macam hari ni, okay lah saya nak snap gambar saya lah. Siapa berani nak share gambar dia hari ni? Boleh juga. Kalau budak nak share dia punya jawapan dia ambil gambar, dia snap gambar dia. Boleh? Dia akan snap gambar dia kat sini. Dia snap gambar jawapan dia, so akan appear dekat sini ya? Ya, betul. Macam ni lah. Ni nampak. Ini sebenarnya gambar yang pelajar tu lukis. Contoh, nampak? Dia snap gambar, dia share. Okay. Saya nampak ni. Maksudnya dekat sini kan memang tak boleh nak edit apa-apa. Jadi kita nampak lah, macam ni gambar dia. Macam tu. Lepas tu dia akan masuk dalam skrin, semua orang nampak lah. Maksudnya kan macam nampak, ini pelajar dulu buat, tengok sekarang kita semua boleh dapat tengok. Jadi rakan-rakan lain boleh tengok, ini dia punya contohnya spesies yang dia reka lah, macam tu. That's why yang ni sebenarnya kita boleh interlink. Interlink maksudnya, katalah kita nak macam saja je nak bagi kelas lain rasa iri hati ke kan, kita boleh je share link ni bagi dekat kelas lain. Biar dia tengok, wah bagusnya kelas ni buat, macam biar tercabar sikit. Okay, ataupun kita boleh juga mixkan dua kelas dalam satu Padlet. Kita bagi dia macam pertandingan, saya nak tengok kelas mana punya post paling banyak, paling interaktif pun boleh. Sebab macam saya sebut tadi, dia tak ada limitation. Kita boleh post sampai mana, tengok yang ni dia sebenarnya turun. Ni rakan-rakan buat kan, dia akan interact, dia akan masuk lagi ke bawah. Okay. Okay, masih I'm keep trying tapi tak dapat lah Nashimah. I tekan plus, I tekan my nama tu, lepas tu tak kat mana nak akak letak nama tak? Ni macam Madam Jumet, akak letak nama ke dekat, akak sign in tak? Saya tulis kat sini. Tadi sign in. Sign in. Ada nama admin kan? Siapa? Admin ada nama RN, saya kena tekan RN tu kan untuk respon, betul? Okey, macam sekarang kan, akak nampak, akak cuba link pada siapa-siapa. Ni. Dia sebab bila banyak macam ni lah kita kena carilah. Okey, tak apa, nantilah pelan-pelan lah. Saya rasa nama dah ada ni, cuma kena cari. Tak apa, lepas ni saya akan buka satu, kita share apa yang kita dapat finding hari ni. Okey? Nampak menarik kan? Sebab sebenarnya saya kadang-kadang suka share guna handphone, lepas tu depan TV je tengok, siapa dah post siapa tak post, lepas tu saya screenshot, hantar balik kat mereka. Ni kenapa belum respon lagi, jadi pelajar ni macam dia rasa, alamak madam ni sentiasa pantau saya. Okey? Dan kita nampak dia boleh komen macam-macam lah, macam setakat ni yang saya tengok, dia all in one. Semua tengok gambar selfie pelajar kita masukkan, worksheet kita boleh linkkan, dan satu kelebihan yang saya suka kalau kita linkkan worksheet kan, sebenarnya kita boleh edit di sini. Kita boleh open in new window, kita boleh sebenarnya komen terus kat sini. Okay, yang ni saya tak komen kat dia. Kita boleh komen kat sini. Maksudnya pelajar terus dapat, bahagian ni dia rupanya salah. Okay, dia macam kita terus tak payah buka Word dia dah. Dia macam daripada satu platform ni, kita boleh link kepada yang lain. Okay. Alright. So katalah saya pergi balik. Okay, result masuk balik ni. Okay, ini adalah yang kita buat tadi, mana tadi, biodiversity, nampak? Okay, so macam soalan rakan kita tadi kan,
Okey, yang bahagian kita dah set maksudnya kita dah masukkan semua bahan-bahan kita. Okey, so selepas kita dah selesai masukkan bahan, okey, sekarang macam mana kita nak share pada pelajar kita? Yang ni kena pay attention sikit sebab kadang-kadang kalau kita silap, pelajar tak boleh komen. Kita change privacy sikit. Okey, yang ni contohnya add member. Okey, add member ni katakanlah macam rakan-rakan nak share bahan tu dengan saya contohnya. Okey, so dekat sini masukkan saja kita punya email yang kita nak share. Contohnya ini email saya yang satu lagi. Ni dia. Okey. Oh, ada orang ter-override juga. Kejap saya tak boleh tunjuk sebab bila ada orang ter-override saya, skrin saya tak keluar. Okey, nak tanya sementara. Okey. Bila pelajar post, jadi yang terbaru akan naik dulu ke atau dia akan bertabur? Kita kena cari mana pelajar kita. Okey, sebenarnya kita boleh setting. Okey, sekejap saya tak boleh tunjuk pula. Kejap Macam tadi saya tunjuk. Kalau boleh share dalam GC ke? Boleh. Itulah saya nak tunjuk ni. Saya tak boleh continue sebab ada orang override saya. Memang boleh nampak siapa yang override tak? Rosmawani rasanya ni. Tak mahu saya tak pasti. Rosmawani. Kak Mama. Rosmawani ni. Rosmawani. Saya tak berani nak delete, takut saya pula yang terkeluar. Tak apa. Macam ada nak padam ni. Kalau kita try share screen semula. Padlet ni. Boleh tak? Sebab dia tak boleh keluar. Tak apa. Maksudnya kalau kita guna Padlet, siapa-siapa saya share content tu jadi macam ni lah. Kalau kita tengah belajar, salahnya. Dah bercampur. Saya tak dengar. Soalan dia macam ni. Kalau kita guna Padlet ni macam live sekarang, macam sekarang ni kita buat dalam kelas lah kan, face to face lah kan. Kalau misalnya student pun buat macam ni, tiba-tiba dia share content, kita tak boleh override ya? Oh tak. Sebab ini sebenarnya masalah dekat Teams sahaja. Teams. Macam saya biasa guna Meet, dia langsung tak boleh usik. Kalau saya yang tengah jadi host, saya tengah present kan, memang dia akan nampak saya punya je. Pelajar takkan tersilap klik tak. Dia sebenarnya ini Teams punya problem sebab dia ada orang yang ter-override saya akan tenggelam. Tapi kalau dalam Meet tak ada masalah. Dah masuk balik? Okey. Kejap. Apa tadi yang saya nak tunjuk? Itulah dia tanda-tanda pertemuan dah. Nak share. Thank you. Alright, so klik button share dekat atas ni. Oh, saya tak share ni skrin saya balik. Okey, nampak Okey, nampak dekat sini button share. Kita klik kat sini. Okey, ini yang macam saya sebut tadilah, kalau kita nak linkkan dengan kawan. Kalau kita linkkan dekat sini, nanti dekat dashboard kita boleh nampak dekat share ni tadi. So dia akan masuk dekat bahagian share ni. Okey, alright, so katalah saya tak nak share, kita cuba lihat bahagian change privacy. Okey, rakan-rakan dengar ke saya? Saya dengar suara lain. Dengar. Dengar. Tapi ada partisipan yang tak off mic kot. Itu yang apa tu. Okey, terima kasih. Alright, so kita masuk kepada change privacy. Okey, kita masuk kat sini. Ni yang penting. Okey. Alright, so sebelum kita nak share pada rakan macam tadi, okey. Katalah saya nak privatekan dia, klik. Kalau private ni maksudnya keep the Padlet hidden from the public. Maksudnya saya nak macam konon nak buat test kan. Kita buat, kita simpan dulu, tapi bila rasa nak share dengan pelajar, baru kita ubah kita punya setting. Pun boleh. Okey, yang ni selalunya password. Tapi yang ni password ni kena hati-hati sikit lah sebab kalau kita lupa habis maklumat kita tak boleh nak trace balik. Yang ni member only. Yang ni agak kedekut punya perangai sikit lah. Maksudnya siapa yang ada gang Padlet je dia nak share. Tapi selalunya yang ni semua kita tak pilih lah. Yang ni pun secret. Tapi selalunya kita memang akan pilih public macam tadi saya buat. Tapi bila kita pilih public, kita kena tengok the visitors permission. Maksudnya ada tak kita nak bagi visitor kita ni read sahaja. Macam katalah kalau tadi saya bagi
share dengan rakan-rakan tapi saya suruh read saja, maksudnya tak akan keluar button plus tu tadi. Maksudnya rakan-rakan tak boleh nak post. Okay? Yang ni can write. Yang ni can write macam yang rakan-rakan buat tadilah, semua masukkan post masing-masing, boleh share. Yang ni yang kena hati-hati. Okay, kalau kita klik pada can edit, maksudnya rakan kalau ada yang busuk hati tu, dia pergi delete, edit ataupun edit post kawan lain. Yang ni can edit. Dia macam ala-ala editor sikit. Okay, tapi selalunya bila kita share pada rakan, kita akan tulis can write sahaja. Maksudnya dia tak boleh edit, okay, and approve others post. Okay, maksudnya bukan dia yang decide, oh okey lah saya nak bagi post kawan ni keluar. Tak, dia tak ada hak tu. Okay, dia hanya boleh can view and add post sahaja, nampak? Seperti yang rakan-rakan buat tadi. Okay, jadi masa pilih ni tolong hati-hati. Kalau kita tersilap pilih ni, takut ada yang jenis jahat ke kan? Bukan jahat lah, tersilap. Okay, nakal-nakal macam tu dia pergi delete pula kawan dia punya post. Menangis kawan tu. Okay, ni dia setting. Okay, so sekarang saya nak kata can write sahaja. Okay, done. Okay, sorry, keep working. Okay, dan pastikan save. Okay, dah save. Okay, kita pergi pada back. Okay, keluar balik pula. Alright, sekarang kita pergi kat sini. Alright, tadi rakan-rakan ada tanya, ini sebenarnya cara-cara yang kita nak share. Dia memang lebih user friendly. Macam tadi saya share dekat chat box kita, saya klik saja copy, nampak dia akan automatic copy. Maksudnya kita tak payahlah nak copy paste, tak perlu, dia auto. Okay, so nanti dia akan masuk. Katakanlah kalau kita nak embed dalam bentuk QR code, dia akan automatic ada QR code macam ni. So mungkin student, dia just scan QR code dia guna handphone dia dan dia terus boleh link pada handphone dia pun boleh. Okay, alright. Dan yang ni, kalau kita ada website ke, blog ke, kita boleh copy URL kita kat sini. Nampak? URL kita ni, siap ada nama kita. Cik, banggalah sikit kan kalau kita nak letak dekat, bila share kat pelajar tu, dia nampak, oh Madam Nashimah punya lah. Okay, so kita boleh copy macam ni pun boleh. Okay, nak direct kepada email, Facebook tu. Okay, sekarang saya tunjuk satu cara. Macam mana kita nak masukkan dia dalam Google Classroom. Yang ni yang biasa. So kita buat dalam aplikasi Padlet, lepas tu kita share kepada Google Classroom. Kita klik pada Google Classroom, dia akan auto linkkan pada kita punya kelas. Okay, so katalah dekat sini, saya ada kelas, katalah saya nak pilih kelas, ni 135 ni contoh. Okay, okay, so choose the action. Saya terus boleh link. Okay, katalah saya nak make an announcement ke, create assignment, create material lah, senang, create material. Okay, so now go. Okay, nampak dia dah terus linkkan kepada kita punya Google Classroom. So katalah saya, terkejut budak saya nanti ni Okay, let's discuss about diversity. Okay, so kita letak description apa. Okay, jom belajar lagi. Yang menangis budak-budak ni. Rizal dah dapat, nak belajar apa lagi madam? Okay, so kita nak letak topik semua sama macam kita assign. Okay, so katalah bio D. Nanti kita lihat. Okay, so nampak ni dia Padlet kita. Okay, so dia dah auto masuk. Kita postkan. Kita dah posting. Dah. Okay, katalah kita nak view. Betul tak? Okay, so dia akan keluar. Ni dia. Okay, so tadi saya masuk dalam classwork. Mana tadi? Bio D, nampak? Tajuk dia Bio D. Let's discuss Bio D. So dia akan keluar macam ni. Kita klikkan pada Bio D. Nampak Ini Padlet yang baru kita bina tadi. So saya klik kat Padlet ni dan pelajar akan terus dapat yang ni. Dan nampak tak? Bila pelajar dapat bahagian ni, dekat sini dia ada tambah button. Plus button ni menandakan sebab tadi dalam privacy saya dah link mereka boleh post komen. Jadi mereka boleh post komen kat sini. So kononnya lah kalau pelajar tu yang buka dia dapat lah. Okay, so nampak kenapa control bar ni ganggu. Sekejap. Okay, so boleh tak rakan-rakan? Shima? Ya Miss Chong. Nak tanya jikalau dalam privacy sana kita letak for member only, bermaksud kalau kita pergi Google Classroom, student boleh nampak tak?
Boleh nampak, tapi yang boleh post hanya untuk member sahaja. Okay. So biasanya kita kena letak dekat public lah. Yes. Selalunya yang paling safe public. Tapi public ni pun sebenarnya bukan public yang luar. Siapa-siapa yang dapat link kita saja dia boleh buka. Macam katalah saya share dekat pelajar saya, tapi pelajar kelas kedua saya tak share. Mereka takkan tahu pun pasal Padlet ni. Mereka takkan tahu. Dia sebenarnya safe lah, dia safe. Okay. Tapi kalau katalah kita nak buat soalan yang macam kena secret-secret, kita boleh buat macam ni dulu, secret dulu. Okay, kalau private ni pun maksudnya kita saja boleh tengok dulu, lepas tu baru kita openkan for public. Setting ni sebenarnya kita boleh ubah, tak ada masalah, dia boleh kita ubah. Okay, so yang ni saya tak nak ubah lah, discard and close. Okay, alright, itu cara dia. Tapi mungkin rakan-rakan rasa macam alamak saya nak share pada Google Classroom yang bukan guna email yang sama. Okay, macam katalah yang ni contohnya email MOE. Tapi saya nak share pada Google Classroom Gmail biasa pun boleh. Okay, so boleh juga. Cara dia kita pergi, kita just tukar saja. Nampak kat sini? So kita tukar kepada katalah add another account. Okay. Another account. Okay. Okay, dia akan terus masukkan saja. Okay, so switch. Okay lah, jadi account lain. Okay, dan dia akan terus nampak. Dia akan masuk kepada account lain. Boleh. Okay, so katalah ni pun ada 135. Okay, what's the action? Create assignment, go. Dia akan masuk kat sini pula. Ni boleh. Jadi sebenarnya kelebihan Padlet ni dia boleh cross. Okay, so dia boleh macam intercross. Maksudnya kalau kita nak guna email biasa, Gmail biasa, kita nak share masuk ke MOE pun boleh ataupun di sebaliknya. Jadi pelajar-pelajar kalau nak post tak semestinya diguna MOE, tak semestinya. Dia boleh guna Gmail biasa. Pernah sekali saya buat, saya pergi panggil nama bapa pula budak tu. Lepas saya pun fikir mana ada nama lelaki sekian-sekian ni, saya pula asyik sebut je nama bapa dia bila nak komen pasal Padlet dia. Lepas tu baru budak tu kata, "Madam, ni nama bapa saya sebab saya guna email bapa saya." Nasiblah lah bapa dia kena lelong dah. Okay, so sebenarnya dia more flexible. Okay, itu kita dah lihat cara kita share. Sekarang saya akan tunjuk macam Sir Fadil rasanya tadi tanya kan. Kita sayang nak buang, okay, kita boleh archivekan dia. Okay, bila archive kita boleh retrieve balik. Okay, kedua, katakanlah apa maklumat yang kita buat ni kita nak bagi kepada pelajar tu sebagai handout dia. Okay, so untuk tu saya pilih yang Padlet yang ada banyak maklumat supaya nampak cantik sikit. Sekejap. Okay, contohnya katalah pelajar ramai-ramai jawab ni soalan. Okay, contoh yang ni. Okay, ini contoh ni kan? Nampak? Okay, so ini semua yang pelajar buat. Alright. Katalah dah buat ataupun katalah kita nak delete dah kita punya Padlet sebab nak bila baru ataupun kita nak archivekan dia, kita nak simpan maklumat pelajar buat ni, kita pergi kepada share button. Kalau kita lihat dekat sini, okay, dah habis bahagian atas, nampak tak ada export? Okay, so sekarang kita boleh export semua Padlet kita kepada image PDF. Okay, yang ni as a Excel, tapi ini bukan cross sheet, spreadsheet lah, dia dalam bentuk Excel. Yang ni Excel spreadsheet dan yang ni kita boleh print terus. Okay, katalah saya nak buat as image dulu, saya tunjuk nampak? Okay. So nampak dia tengah buat proses scanning. Okay, do not enter. Sebab dia konon dia tengah dalam dark room tu. Okay. Saya delete lain banyak sangat ni. Okay, ni dia. Nampak? Okay. So inilah dia picture image yang kita dapat daripada Padlet yang kita save. So yang ni sebenarnya dalam bentuk picture lah. Jadi kita boleh save dekat desktop. Okay. Ini satu picture. Katalah kedua, PDF. Okay, sama juga save as PDF. Alright, so dekat sini dia akan bagi pilihan kat kita. Okay, selalunya kalau kita nak print simpan kat file ke nak bagi kat pelajar, A4, nak landscape pun boleh, nak portrait pun boleh. Katalah saya pilih landscape, publish PDF. Nampak? Dia kononnya tengah scan ni.
Dapat mata ular, mata katak yang keluar. Okey? Siap. Nampak? Bila dia dalam bentuk PDF, sebenarnya kan, yang ni dia ala-ala macam pembinaan jurnal. Memang pelajar ni rasa macam bangga bila nama dia macam nampak dekat jurnal. Tengok, bila saya buat, okey, kelas siapa saya, ni macam kita ni author lah. Okey, tengok link saya di sini. Okey, so nampak pelajar yang post, nama dia akan appear dan bila dia postkan benda tu. Okey, nampak? Dalam bentuk PDF yang ni. So pelajar, kita maksudnya boleh save semua maklumat yang pelajar bagi pada kita. Okey, dia sampai sini. Okey, sebab yang ni dia banyak yang dia share maklumat. Macam katalah saya pergi kepada nak tunjuk lagi ke dashboard. Reason. Okey, yang saya nak yang ni. Okey, saya suka yang ni sebab nampak soalan-soalan yang pelajar-pelajar jawab kan. Kadang-kadang kita tak tersemak ke apa, kita nak bagi semak sama-sama, kita pergi kat sini. Kita pergi kepada save as PDF. Okey, so katalah portrait lah sekali ni, okay, PDF. Dia sekejap je. Nampak? Okey, so dia dah jadi macam satu worksheet yang pelajar jawab dan kita tahu siapa yang jawab. Okey, question number 5. Ini sebab saya tak susun dia, jadi dia macam cacah marbat. Tapi sebelum print kita boleh susun. Nampak? Ala-ala jurnal kan? Okey. Apa kita punya ni? Siapakah author dia? Buat pada bila? Masa pun siap bagi. 2 pagi buat. Allah. Nash. Ya. Tak maaf ya sebab line kat rumah ni macam lambat je. Tak nampak apa yang sama. Rakan-rakan lain je, dengan suara je. Tapi mungkin line saya lambat kot. Rakan-rakan lain nampak tak? Nampak. Saya je lah ni kot. Nampak. Jangan risau. InsyaAllah saya dah buat nota Anyflip dan saya upload juga dalam YouTube. Okay. So rakan-rakan boleh tengok balik, boleh stop dan semua ni memang ada. Okay. Minta maaf lah sebab biasalah kan line kita kan. Kita nampak tapi kita tu yang slow. Tak apa Kak, kita belajar pelan-pelan. InsyaAllah sebab benda menarik kan. Boleh. Nampak Dia menarik, nampak macam senang bila nak buat macam kenapa tak aktif ni. Ni sekapai. Nak tanya okay, nak tanya boleh. Kalaulah let's say kita nak buat ini, student hantar dia punya assignment dalam bentuk Padlet kan? Boleh tak kita tunda? Boleh tak kita mark? Let's say student macam ini, student sudah jawab kan? Okay. So sekarang ini saya nak mark, boleh tak? Boleh. Tapi marking dia katalah ada 2 cara. Okay. 2 cara. Kita nak savekan as a PDF macam ni dan kita boleh mark macam kita guna Huion pen pun boleh. Okay. Dan masa ni kita boleh share screen during meet pun boleh dengan pelajar. So kita boleh buat sama-sama. Itu satu cara. Cara kedua, okay, macam katalah yang ni tadi kan, answering kan. Okay, saya close ni dulu. Nampak tak dekat sini? Okay, katalah Muhammad Ilyas ni dia komen. Jawapan dia embryo set ni. Katalah kita nak kata okay, kita nak komen kat dia. Okay, very good. Contoh. So sebenarnya kita punya marking dekat sini dan tadi dekat sini saya tak pilih untuk markah. Katalah dekat sini saya pergi kepada reaction dekat here. Nampak tak dekat sini ada grade. Saya boleh bagi grade kat sini. Katalah satu soalan saya nak bagi 10 markah je. Okay. Alright. So now kita pergi, kita save. Okay. Close. Okay, nampak tak dekat sini grade? Nampak bila kita kat sini, katalah kita baca, kita komen, kita letak grade dia berapa. Okey, daripada 10, Muhammad Ilyas ni dia boleh dapat 9/10. Dah. Nampak dia terus dapat. Okey. Boleh tak kita marking guna kami? Kita marking guna? Kami. Boleh kalau kita nak share screen dengan pelajar? Kami kan ada kami extension kami tu kan? Ya. Kami. Kami. Oh, yang tu saya tak pasti pula macam mana. Extension Kami Oh, boleh lah. Saya nak try.
Sebab Padlet memang kita boleh add extension tapi setakat ni saya tak add lagi lah. Boleh? Saya akan cuba insyaAllah. Nanti saya akan dapatkan balik. Oh baguslah. Terima kasih ada Kemi Bukan chemistry Bukan, Kemi. AMR itu extension. Kalau Google GC kan boleh makin dengan kami kan? So yang ni boleh guna tak kami? Yang ni saya tak pernah cuba lagi. Tak pernah cuba. Okay, tak apa. Tapi nanti kadang-kadang dengan pelajar saya memang akan guna screen kita conteng screen saja. Maksudnya dia nampak kita conteng. Kalau kita nak dia nampak komen kita dengan jelas, saya akan tulis macam ni je lah dan bagi grade terus macam ni. Okay? Yeah. Ataupun katakanlah kita nak bagi dekat pelajar, yang ni kita boleh sebenarnya boleh copy paste ataupun kita nak print as a handout. Nampak dia akan colourful juga. Apa yang kita letak semua dia keluar. Okey, dan selalunya pelajar akan rasa menarik sebab nama dia keluar. Okey, dan kita pun boleh simpan, alamak boleh follow. Dia budak ni dah ada account. So nampak pelajar kita bila dia pernah ikut, okey, so nampak dia sign in guna email biasa, so dia boleh access apa benda yang dia pernah buat bersama kita ataupun bersama pensyarah lain. Dia akan ada dalam folder dia sentiasa. Okey. Macam yang ni contohnya share dengan saya, ni pernah ada team teaching dengan Cikgu Helmi dah 7 bulan masih ada dengan saya. Tapi dia tak ganggu saya punya main wall saya. Okey. Alright. Mana lagi? Puan Shima, nak tanya kalau kita nak pinkan soalan kita supaya dia duduk dekat utama sekali boleh ke? Kalau pinkan soalan kita, macam katalah yang ni, our question. Mana tadi? Soalan saya pun dah ke bawah. Macam ni lah, saya selalunya akan, dia tak ada pin. Tu masalah dia sikit. Okay, so dia akan ikut macam syarat. Siapa yang post, dia akan turun ke bawah ataupun ke atas. Tapi kalau kita nak nampakkan kelainan, kita mungkin boleh warnakan soalan kita. Warnakan soalan kita. Tapi selalunya soalan ni macam yang ni saya punya kesilapan, saya pergi bagi banyak-banyak soalan dalam satu Padlet. Okay, so kita boleh patutnya bagi satu soalan dan komen banyak-banyak. Itu yang lebih mudah untuk kita trace lah masalah. Okay. Boleh? Okay. Alright. Apa lagi yang saya tak sentuh lagi? Tengok dulu. Yang tadi tu, yang Fadil kot yang tanya, kalau macam dah banyak-banyak tu, inilah yang kita buat kan. Maksudnya yang original yang dekat kita punya wall tu kita tak payah delete lah, apalah, kita cuma share. Dan untuk make, kita cuma ada macam Padlet, kita kena ada limited 3 je kan. So, betul. So sekarang ni macam mana? Okay, katalah kita nak lebih kan, macam katalah saya nak dah siap, saya dah print ataupun saya masih nak simpan, kita pergi kat sini, kita archivekan dia. Okay, nampak dah turun. Okay, saya archivekan dia. Okay, dah. Jadi, maksudnya bahan yang kita buat, sekarang saya dapat lagi 2 kosong. Jadi saya boleh tambah lagi untuk kelas seterusnya macam Fadil tanya tadi. Tapi dekat archive saya akan adalah semua bahan yang pernah saya buat. Okay? Okay, Puan Shima, saya pun ada soalan tapi macam kami macam English kan. Kalau kami ajar essay, it will be the same for all, katalah kita ada 6 kelas, all 6 classes, they will be the same lesson. Maksudnya kalau kami guna satu Padlet tu, kelas kami tak terasing lah, memang diorang akan sekali panjang macam tu. Okay. Alright, terima kasih soalan yang bagus. Okay, katakanlah macam Puan tanya tadi, saya nak copy. Kan kita nak duplicate. Mana? Kejap. Dekat sini kita boleh copy paste. Ajak lupa kat mana Dia boleh duplicate kita punya Padlet ni. Dekat mana? Puan Shima, kalau dia duplicate, adakah dia akan kira Padlet yang baru? Dia akan kira Padlet baru. Dia akan kira Padlet baru. Tak jumpa mana Maksudnya kita kena archive kelas setiap lesson tu, tapi kita boleh duplicate untuk dapat untuk kelas baru, benda sama. Betul. Tapi maksudnya Padlet tu Padlet sama, cuma setiap kali habis kelas kita archivekan yang tu, buat yang baru, duplicate dia untuk kelas baru. Macam tu kan? Betul. Ya betul. Alright, faham. Maksudnya kan macam mana pun
pastikan dekat kalau kita punya MOE 5 sahaja boleh berada dekat atas. Okey, katalah kita nak macam alamak saya nak guna speciation ni balik lah. Katalah saya dah okey. Ni kenapa dia tak bagi ni? Sekejap. Okey. Sekejap ni nota sign. Okey, saya archivekan dia kan. Okey, katalah saya nak keluarkan dia balik. Kita unarchivekan dia balik. Dia akan naik balik. Okey, jadi dia sebenarnya dia tak hilang. Jadi katalah kalau kita ada 5 tajuk contohnya, kita ada 3 kelas. Jadi setiap kali kita buat, katalah 3 kelas je kita letak, dah habis satu chapter tu, kita archivekan ketiga-tiga tu dan kita build tajuk baru untuk 3 kelas lain. Katalah dah masuk tajuk keempat, kita archivekan tajuk kedua, kita masukkan tajuk ketiga dan seterusnya. Jadi dalam kita punya archive ni, dia akan ada banyaklah koleksi. Jadi katalah untuk SEM depan ataupun untuk batch depan, kita nak recycle, okay, main bahan kita dah ada. Okay, contohnya yang ni sebab saya tak boleh buka sebab dia dekat archive lagi kan. Jadi kita masukkan dia balik kepada main dan kita edit semula. Maksudnya kita boleh delete. Kita boleh delete post-post yang pelajar-pelajar letak. Okay, so kita buat semula. Okay, maksudnya the main bahan tu kita simpan lagi. Jawab soalan tak? Menjawab, tapi ada satu lagi soalan. Maksudnya kalau bila kita dah copy benda yang sama tapi yang kita dah archive tu satu, tapi bila kita keluarkan kat main, kita punya main interface tu, kita boleh edit tak tajuk dia untuk kelas apa, so that bila kita archive kan kita tak confuse lah itu benda sama tapi untuk kelas lain-lain. Boleh, boleh sangat. Boleh. Maksudnya masa kita nak edit semula, kita pergi balik kepada setting. Nampak? Dekat sini saya dah tulis 3, 2, 4. Nanti kita tukar je kelas apa yang kita nak dan tajuk dia. Boleh. Boleh. Okey. Saya tak jumpa. Ya, saya. Ya, Kak Cik nak yang duplicate tu macam mana? Ya, saya tengah cari. Kejap. Saya tengah cari. Dekat akak punya yang apa tu? Punya Padlet tadi tu dekat bahagian 3 dot tu. Ni itulah. Ni. Bukan. 3 dot. Copy link ni delete Padlet. Kalau delete ni dia katalah jap saya nak delete pun takut. Okey, katalah ni dia akan tanya banyak kali. Okey, kita takkan simply terdelete, tak mungkin sebab tengok kita kena masukkan kod baru dia boleh delete betul-betul. Ni satu dia punya security dia lah. Never mind, tak nak delete. Okay, kejap saya tengah cari, lupalah mana join Padlet. Sebab saya kadang-kadang saya memang buat satu post, lepas tu yang lain saya copy paste je. Tak jumpa, duplicate. Kalau tak silap boleh guna remake tu. Kat mana ya? Kat remake. Ni remake. Kejap, copy design, submit. Okay, try submit. Sekejap, saya pun dah mana? Tengok dashboard. Tak keluar. Kejap ya. Dah lama tak remake. Modify, change format. Tak jumpa lah. Nanti saya akan cari balik. Modify. Modify dekat sini. Sebab dia memang akan copy the whole Padlet tu. Saya tak jumpa. Shima, saya nampak tadi ada satu copy post. Is it that one? Okay, kita tengok. Print, modify. Kak Nashima? Ya, saya. Mungkin tak boleh sebab Kak Nashima punya dah maksimum number tu kot. Maksimum 8 kat depan tu. Oh, mungkin. Satu copy tu tak keluar aku Tak keluar. Ya, mungkin. Kak Shima, cuba Kak Shima tekan remake. Remake. Kejap. Lepas tu ada copy post tu. Tick tu boleh? Sama? Try? Okay, tak apa. Kita try submit. Ni dia betul. Dia tengah scan tu. Okay, kejap. Harap adalah. Mana dia? Tak ada pun. Patutnya dia kena keluar kat sini. Tapi betul lah itu cara dia. Betul lah macam Fadil cakap saya punya dah maksimum kot. Dah keluar kat Ima. Dah keluar dah. Dah keluar kat mana? Tu, remake tu. Ni dia ada 3. Okay. Tu dah ada dah. Dah keluar dah. Terima kasih kerana memperingatkan saya kembali. Okay, so saya ni kan balik. Jadi pergi kat 3 titik ni remake.
Okey, dekat sini yang baru kita boleh ubah. Katalah macam rakan tanya tadi kan, katalah kita nak tukar nama kelas kan, katalah 111 contohnya. Okey, so copy post. Okey, copy design. Okey, katalah kalau ni design, ini maksudnya sekali dengan post lah. Okey, katalah saya tak nak post, cuba submit. Okey, right, nampak remake of the tools. Okey. Tapi kat sini kita tak nak nama remake, kita boleh edit semula. Nampak? Tak nak remake. Boleh. Save. Okey. Kalau macam ni, maksudnya kalau lihat, dia sebenarnya tak ada post. Nampak tak? Dia blank sahaja. Okey. Tapi kalau tadi macam kita nak tadi, yang ni yang saya post betul-betul, dia akan copy semua ni yang sebelum kot. Dia akan copy semua exactly same lah. Maksudnya semua post pelajar tu dia akan masuk. Okay. Maksudnya kalau kita nak buat benda yang sama tapi template kepada banyak kelas, dia lambat sikit yang 111 tu tak masuk lagi. Kalau kita buat untuk satu kelas, okay, kita boleh just remake saja dan kita akan sharekan pada pelajar. Okay. Dah pukul 12 dah. So insya-Allah rasanya setakat ini apa yang saya tertinggal. Okay. Remake, share sudah. Okay. Ya saya. Tadi kata nak share apa tu yang nak jadikan unlimited tu, sempat tak lagi? Oh, maksudnya nak jadikan dia ni ke? Nak beli? Bukan, tadi kan Puan Shimah kata Puan Shimah unlimited kan, itu Puan Shimah beli saya punya sebab dia premium account. Sebab untuk Google Certified Trainer dia bagi 1 tahun free account. Oh, okey. Tapi kalau rakan-rakan nak beli, macam saya rasa dalam banyak-banyak apps yang ni antara yang paling murah lah, RM12, RM14. Dah, RM12 ke RM14 sebulan. Okey, dan dia punya apps dia sama tapi cuma kita memang unlimited lah, banyak-banyak kita boleh masukkan. Okey, tapi kalau tak nak macam cara yang saya sebut tadi, masukkan katalah semua ni saya nak archivekan dia. Okey, semua archivekan dia. Okey, nampak saya dah ada 3 yang kosong lagi dan kita boleh bina kelas baru. Tapi apa yang kita simpan, kita boleh recycle untuk batch akan datang. Kita boleh masih buka lagi. Okey, itu satu cara dia lah. Ataupun kalau rasa nak cuba, boleh beli RM12. Tapi kalau selalunya tak payahlah. Okey, tak payah. Dan katalah macam kita punya email MOE dah penuh, kita boleh buka guna Gmail biasa. Kalau Gmail biasa kita boleh dapat 3 lagi. Okey. Selalunya cikgu-cikgu memang suka recycle saja post yang ada. Okey, dia takkan belilah. Tapi kalau penggunaan banyak, dia akan beli. Okey. So macam katalah sekarang kita cuba nak buat ni. Katalah saya nak post dengan kawan-kawan. Okey, ini dia. Okey. Katalah saya nak buat refleksi perkongsian hari ini. Okey. Okey, so icon kata. Okey, so yang ni saya nak siapa first come, nama keluar. Okey, so dekat sini comment is allowed. Katalah saya nak bagi star rate pula. Okey. Okey, yang ni tak perlu require. Okey, kita pergi kepada next. Okey, start posting. Okey, start posting. Sekarang saya punya soalan. Okey, kita mungkin boleh buat satu soalan macam ni pada pelajar. Kita postkan. Okey, macam background dia tak best. Okey, jadi okey, katalah kat sini saya nak ubah perkongsian. Okey. Saja je. Okey, kita nak tengok balik. Okey, save. Okey, so sekarang saya nak rakan-rakan akan mula share dekat sini kan. Okay, so saya akan copy to clipboard. Okay, dan saya akan masukkan dekat kita punya chat box. Okay, nampak dia akan keluar dekat chat box ni.
Okey, sekarang rakan-rakan boleh terus isi. Okey, seperti yang kita isi tadi. Okey. Dan Kak Nashima boleh sharekan QR code dia tak? Sebab saya tak boleh buka chat box. Boleh. Okey. Okey. Ni QR code dia. Okey, nampak? Jadi ini macam ni lah nanti katalah kita tengah buat PDP dengan pelajar, kita boleh terus bagi link pada chat box ataupun kita linkkan pada WhatsApp group pelajar dan kita boleh tunjuk QR code dan kita akan terus lihat. Okey, nampak? Saya nak tunjuk yang ni sebenarnya. Lihat macam ni lah nanti katalah kita buat meet pun nanti semua komen-komen pelajar akan keluar begini. Kita boleh nampak. Okey? So kita nampak, okey, siapa yang tengah komen. Dia akan laju-laju masuk macam ni. Okey? So yang ni yang saya sebut tadi dia sebenarnya interactive chatting. Okey? So katalah yang ni saya nak pingkan. Soalan saya nampak, soalan saya dia terpaksa turun. Tapi katalah saya nak naikkan soalan, saya akan naikkan balik macam ni. Duduk kat tengah-tengah. Okey, sebab apa saya dah letak numbering tadi. Siapa first come, so dia punya chatting akan naik ke atas. So kalau ni saya akan turunkan dia lah. Nampak Dia tak nak lagi turun pula dah. Okey, semua tengah komen nampak? Macam ni lah dia. Alah comelnya kucing. Okey, nampak So bila kita tanya soalan kat pelajar kan, pelajar pun krik. Macam kita pula Dora the Explorer. Kita tanya, kita sendiri kena jawab. Jadi kalau kita tak nak pelajar senyap je, so kita boleh nampak sebenarnya pelajar-pelajar ni tengah alert. Macam itulah. Okay, so salah satu cara untuk kita nak trace kita punya PDP pada hari itu ataupun soalan yang kita lontarkan tu pelajar faham ke, apa yang kita ajar pelajar boleh nampak. So ini salah satu cara dia. Nampak Okay, so ganggu sedikit soalan. Dulu saya ada tengok Munira mengajar. Jadi dia gunakan PowerPoint dalam Google Classroom lah. Okay. Dan bila dia sesuatu soalan semasa dia guna PowerPoint, dia stopkan pada sesuatu PowerPoint tu, satu page lah. So dia tanya soalan. Lepas tu I nampak student come up with this pak student punya jawapan. Macam mana nak buat Maksudnya dia buat double screen lah. Boleh double screen. Maksudnya kita separuh kita punya PowerPoint, separuh lagi kita buka kepada kepada Padlet boleh. Dan kita boleh juga buat dua window pun boleh. Boleh buka. Okay, thank you. Okay, so ada soalan lagi ke rakan-rakan? Tapi jangan risau kalau ada yang, ini bukti kehadiran dia terus. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya masa tengah buat tu, kalau rasa ada macam masalah ke, boleh PM. InsyaAllah saya akan tolong. Okay, dan sebenarnya feature Padlet ni untuk bulan-bulan, setahu saya daripada bulan Julai kot, dia akan upgrade lagi. Okey, jadi kalau ada apa-apa yang dia upgrade lagi, saya akan maklumkan pada rakan-rakan lah sebab kita sama-sama belajar. Okey, sebab bila Padlet ni makin ramai orang pakai, dia memang akan makin upgrade dan dia akan ada banyak feature yang dia memang bagi for free. Okey, dia memang bagi for free. Okey, sebenarnya premium ataupun yang basic, bezanya cuma berapa Padlet saja kita boleh bina lah, tapi aplikasi dia punya feature semua sama. Okey, so ada soalan lagi sebelum saya tamatkan? Okey, minta maaf jika ada apa-apa kekurangan. Okey, diharapkan perkongsian ni membantu rakan-rakan bersedia untuk PDPR. Okey, sebelum tu saya just nak share lah. Okey, selain daripada macam ni, cadangan. Okey, ini sebagai cadangan. Okey, so rakan-rakan boleh juga buat, ini contohnya saya buat untuk amali contohnya. Ini adalah salah satu contoh, dia macam yang saya sebut tadi, dia ikut sequence. Nampak So kita boleh masukkan the whole PDF, kita punya e-manual. Kalau katalah sebelum masuk lab, kita nak pelajar baca dulu, kita boleh bagi dalam bentuk yang ni. Okay, so dia akan buat one by one, macam dia adalah checklist. Tapi yang ni, kelemahan dia, pelajar tak boleh komen as a paste lain lah. Dia cuma boleh komen kat bawah ni je. Okay, so komen dia akan masuk kat sini. Macam ada soalan dia dah, is this a manual for both semester? So dia boleh komen dekat bawah ni.
Okay, so ini satu cara. Okay, ada juga cara lain. Okay, so macam saya sebut, saya tunjuk tadi, ini dalam bentuk mind map. Bukan, ini bukan mind map, satu lagi. Okay, so sebenarnya banyak yang kita boleh buat. Okay, dan kalau kita tengok kat galeri ni pun dia akan bagi banyak idea. Okay, so kadang-kadang kita boleh copy paste template mereka dan kita boleh gunakan. Okay, so kalau lihat dekat saya punya PowerPoint, saya ada juga tunjuk kat sini ni dia. Contoh paparan dia. Okay, so yang ni dalam nota boleh dapat ni dia. Kita boleh buat macam-macam. Okay, dalam satu platform. Okay, so saya ada juga sediakan nota, okay, AnyFlip. Siapa nak QR code pun boleh. Semua yang saya share hari ni ada dalam nota AnyFlip. Boleh simpan, boleh buat sikit-sikit. Okay, video tutorial pun saya dah upload dekat YouTube. Okay, cara-cara dia secara santai lah. Okay, dia pada mulanya mungkin kita rasa susah, tapi bila kita dah get used, insyaAllah sekejap je. Maksudnya kelas tengah berjalan, kita nampak pelajar tak bagi interaksi dalam kita punya kelas, terus kita buka Padlet, masukkan soalan satu, terus kita blast dalam chat box, suruh mereka terus jawab. Bolehlah tangkap siapa yang tengah tidur tu. Okay, so kita cubalah pelbagaikan apa-apa. Okay, so sekian sahaja perkongsian saya. Jika ada sebarang soalan lagi? Puan Nazimah? Ya? Puan akan share-nya di mana yang nota? Okay, nota tu saya share dekat chat box sekarang boleh? Oh, boleh. Terima kasih. Okay, tadi rasanya saya suruh minta tolong Miss Chia tolong share kan, tapi lepas ni saya share balik. Okay, terima kasih. Okay, ada sebarang soalan? Terima kasih, share screen. Shima nanti boleh share sebab saya tak ada, sebab saya join sebagai guest. So dapat. Boleh ataupun saya mungkin boleh sharekan dekat Muafakat pun boleh. Siapa-siapa ambil je. Okay. Muafakat saya tak ada. Okay. Tak ada Muafakat. Muafakat dekat Telegram. Muhibah. Puan Nazimah boleh share yang QR code tadi? Tadi akak buat PowerPoint tu. Boleh. Print screen boleh? Boleh. Kejap ya. Nah, ni untuk nota tutorial. Wait. Unit bio saya boleh share internal. Okay, so kalau already Molian. Okay. Thank you. Okay, thank you. Tapi sebenarnya dalam nota AnyFlip tu dekat belakang sekali saya ada share juga QR code untuk video. Tapi video ni dia sekejap je, dalam within 5 minutes settle. Dia agak laju-laju sikit lah. Okay. So ada 2 nota dekat situ. Okay. So ada sebarang soalan? Minta maaf jika kawan-kawan dah penat. Okay. Tapi dalam banyak-banyak app saya rasa Padlet ni dia lebih user friendly lah. Dia tak banyak pening kepala sikit. Okay, dia just straightforward. Okay, tapi mungkin first time user agak lambat, tapi jangan risau. Lama-lama saya pasti anda boleh menghasilkan satu paparan Padlet yang sangat kreatif dan menarik. Okay. So ada soalan lagi? Tak ada? Okay. Saya tamatkan sesi saya.